Penggang dua dari bawah. Yang ketiga dari bawah lah. Kalau saya guna ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala syekhuna, guru kita berpendapat, mana guru di sini ialah guru kepada pengarang kitab ini. Pengarang kitab ini ialah Syekh Zainuddin Al-Malibari. Guru dia nama Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Dia guru di Mekah ni, di Mekah. Jadi masa kitab ni dikarang, masa dia mengaji dengan guru dia itulah Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Kemudian pengarang kitab ni nama dia Syekh Zainuddin Al-Malibari. Al-Malibari di Malibé. Malibé ni selatan apa ni, India. Tapi kita bahasa India dia tak. Tapi keturunan dia macam tu saya ni lah, tuan Nabi ke mana. Itu dia. Masa dia belajar di Mekah. Jadi bila lah kitab ni dia kata qala saykhuna, maka berkatalah guru kami, kata dia, yang ni kata Ibn Hajar, tok guru dia tu, Ibn Hajar Al-Haytami. Anak kepada Syekh Ibn Hajar Al-Haytami nama dia Abu Khair. Abu Khair ni pernah dia mari di Sumatera tu. Sumatera, masa perkembangan ilmu tasawuf di Sumatera tu, Abu Khair ni, anak Ibn Hajar ni, dia ni orang pekoh, nak bertentang dengan orang sufi di Sumatera tu. Macam apa ni Syekh, apa ni Zainuddin, apa ni Syekh, apa ni Masuk Pangsuri, Hamzah Pangsuri, dan banyak lagi tu dak padang. Yang nak bahasnya, nak bahas, nak buat muzakarah tu antara ulama fiqh, ulama tasawuf ni orang hebat-hebat belaka. Jadi Abu Khair ni berbincang-bincang sampai ke tu peringkat dia tak berani nak buat ulasan. Kerana pada masa itu timbul masalah ilmu mutabat tujuh lah. Ilmu tambah tujuh ni kalau tak belajar tasawuf memang tak boleh nak jawab ni. Sebab ilmu Quranian, ilmu hati, ilmu psikologi, kena belajar dari sisi pengalaman juga baru dapat. Ada fiqh ni ilmu perubatan zahir saja, boleh nampak benda, boleh dengar suara, baca Quran. Ni tidak, ilmu tabat tujuh maratib sab'ah ni ilmu tasawuf berpuna falsafah, falsafah tasawuf untuk mendekati Allah Ta'ala. Kalau belajar tauhid sifat 20. Kalau orang belajar ilmu tasawuf sifat 7, sifat 7. Gitu dia. Kalau orang belajar fiqh macam kita ni mazhab Syafi'i, pukul semayang dia 3 belah. Itu dia. Jadi nak kabarnya pengarang kita ni ialah orang yang alim dalam bidang fiqh dan alim dalam bidang tasawuf. Sebab Ibn Hajar tu orang sufi tu. Orang sufi, orang tasawuf. Orang tasawuf orang yang banyak pengalaman berguna perjalanan hati menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata guru saya, yang jelas beralasan, maknanya alasan yang ada nas, yang terang alasan berhubungan hukum apa, seorang yang melakukan kunut nazilah ialah membaca kunut subuh lalu menutup dengan memohon supaya bacaan yang sedang menimpa itu menjadi lenyap. Jadi maknanya kita baca kunut subuh dulu, Allahumma hadini fi man hadayta wa afini fi man afayta wa ta'ala fi man tawalla fi man tawalla wa sallim qadai alhamdulillah ma qadai. Ya Allah, ya Tuhan ku, ini nastaghfiruka wa sudina wa anfusana wa inna uzaka min al-abaliyat wal ahad wa ta'un wal asqam. Itu bukti yang sikit. Nyoboh depan dah, depan tu mesti kunut subuh lah. Tu belakang tu kita doa apa ni? Doa dia panggil sini ialah permohonan
memohon supaya bencana yang sedang menimpa itu menjadi lenyap. Maknanya bencana yang berlaku itu macam taung, perang lah, tsunami lah, menjadi lenyap. Maknanya itu angkat balik tadi, maka tak jadilah huru-hara, tak jadilah apa dia, panas sangat, tak jadilah tsunami, bobso dan sebagainya. Jadi kunut dulu baru sebut Allahumma inni as'aluka ya Allah, dan surah Allah apa muka anta fa'al baliyati wal ahai wal asqami, dan seterusnya sampai kepada Rabbana atina fid hasanah wa tafana ma abro. Itu cara dia. Jadi dia ni adalah kunut subuh pun ada, kunut nazilah pun ada. Jadi pada masa kita dok sembahyang subuh pun Allah Madini jugalah. Allah Madini mana nak tunjuk status Allah Madini tu nombor 1. Kunut nazilah tu nombor 2. 2 tu ada interrelated. Integrated bersepadu, tak boleh pisah-pisah, kena capur dulu. Itu cara dia. Wajahara bihi ail kunuti nadban imam wala fi siriyah. Sunat bagi imam tu bersuara kuat dalam kunut sekalipun pada solat siriyah. Jadi kalau imam tu dia jadi imam nak baca kunut, dia bacalah kunut tu kuat-kuat. Itu dia. Sekalipun pada semayang siriyah, pada semayang kosor, pasal kosor pula, pada semayang kohor, macam garik, isi, subuh dah apalah, zuhur, isyak, kita baca kunut tu, kita baca kunut nazilah lalu. Gitu macam kita buat hari ni lah. Tu dia. La makmum tak payah dia tak payah baca kunut tu, kunut subuh tak payah baca kunut nazilah, dia ikut imam. Amin amin amin. Itu dia. Jadi makmum tu dia kenalah apa, ayusirrani bihi mutlaqan. Makmum tu hendaklah sebut amin amin, dengar tu adalah dengar secara sunyi semata-mata, jangan suara kuat, suara perlahan je. Amin amin amin. Ni kunut nazilah, kunut subuh. Wa amma jahran ma'mumun sami'a kunuta imamihi lid-du'a. Sunat bagi makmum mengaminkan kunut imam dengan suara keras kerana bacaan doa daripadanya. Kalau semayang tu kunut tu imam tu kuat, kita kuat sikit amin tu. Itu dia, kuat amin tu. Pasal kita ni ikut kata imam. Imam dia jadi apa? Jendera. Dia tahulah hukum. Kalau imam tak tahu peraturan, macam mana jadi imam, nak jadi jendera, ilmu tak cukup. Buat tak pun dah kena. Dia kena tahu imam ni hukum qauli baca biar betul. Hukum fi'li pergerakan badan kita, rokok, sujud biar betul. Itu dia. Hukum qalbi, hati kita biar betul niat tu. Semayang apa, jadi imam ke, niat tu ikhlas tidak, kerana Allah tidak, kena jaga imam tu. Sebab imam tu dia ganti makmum. Kalau makmum tak boleh baca Fatihah, pasal muafiq tak payah baca Fatihah. Pasal masbuk, makmum kediam, tak ada baca Fatihah, tak payah baca Fatihah, imam tanggung. Kalau orang mati, imam duduk dengan makmum tu, jangan jauh-jauh. Jangan imam sini, makmum situ, tak boleh gitu. Pasal imam tu ganti makmum, imam tu ganti mayat. Mayat tu duduk pada tempat imam. Ini imam, ini makmum. Jadi mayat tu macam imam dia tu. Ketikuk dia makna duduk menghadap begini. Kita mari sini, tak boleh tinggi kita daripada ni daripada mayat ni. Duduk tak boleh tinggi. Pasal ada imam ni status dia tinggi ni. Orang jadi mayat-mayat status tinggi. Jadi imam tu sendiri jadi makmum pada mayat ni. Maknanya kena ada
rapat sikit dengan mayat tu. Tak boleh macam kita ni kadang-kadang imam situ, kamu situ jauh, tak boleh rapat. Kalau lelaki datang kepala ni, perang datang perut dia ni, itu rapat. Pasal apa? Al-mayyit tu yaqumu maqamal imami. Mayat si mati yang duduk dalam kanda tu, kalau semayang tu, dia macam imam, kita makmum. Tak lebih daripada 3 hasta. Kalau lebih 3 hasta tu hukumnya makruh tu. Tak molek. Kita nak berdoa pada dia, kita duduk jauh, tak logik tu kan, tak rasional tu. Dia dekat tu berhati. Memang berhati tengok imam dekat dengan makmum, imam dekat dengan mayat. Pasal mayat ni yaqumu maqam, dia ganti imam ni. Jadi seolah imam ni jadi makmum pada dia, pasal tu dekat. Tu dia segi pekor. Jawab pelik je tu. Ada kita pekor ada. Al-mayyit tu, mayat itu yaqumu maqam al-imam, dia menepati macam orang jadi imam. Nak khabar jaraknya jangan lebih dari 3 hasta. Jadi mayat 3 hasta, 2, 3, situ duduk imam sebenar ni. Cara dia. Selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk doa. Kita baca Allahumma shalli ala sayyidina, itu doa tu. Allahumma lepas tahiyat kan, Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu doa tu. Ya Allah, turunkan selawat barakat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala dia dan keluarga dia dan sahabat-sahabat dia pada masa dia tu. Tu bayu aminu. Selawat atas Nabi, Allahumma sholli. Kalau wasallallahu tu bukan selawat, bukan doa tu. Itu ucapan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Itu bukan doa tu, selawat saja, bacaan selawat. Kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu doa selawat kepada Nabi. Kerana kita nak minta syafaat dengan dia. Kalau tak selawat, syafaat tak bagi. Dalam Quran pun disebut. Itu dia. Wa yu'minu lahu 'alal awjah, maka kata dia makmum supaya mengaminkan juga atas tinjauan beberapa pendapat ulama. Kau yang aujah, yang terkemuka, sunat juga makmum Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam doa kunut tu akhir sekali kan, wala sayyidina Muhammad. Habis. Ada pun pujian yang mulai dengan fa innaka taqdi, kata dia. Fa innaka taqdi itu wala yaqdu alaihi hingga akhir itu hendaklah dibaca dengan suara perlahan-lahan. Itu dia. Itu tak benda. Itu masalah nak apa aja lain. Bagus tu. Itu kes yang semasa dah. Current event, isi masa. Amma thana'u wa huwa fa innaka taqdi wa la yaqdu alaihi, itu kata dia fayaquluhu sirran. Kena tapala ni tau. Ada pun pujian tu fa innaka taqdi tu, kalau kita hingga akhir sampai akhir, makmum supaya membaca sendiri dengan perlahan-perlahan. Tu dia. Fayaqulu sirran. Tu dia. Ada pun kata dia pujian mulai dengan fa innaka taqdi sampai ke akhir, makmum supaya membaca sendiri dengan kohor je makmum tu.
Tentang makmum yang tidak bisa mendengarnya imamnya atau mendengar tapi tidak faham, supaya membaca kunut dengan suara perlahan. Kalau makmum tu dia tak dengar imam baca, dia kena baca kau, dia kena baca untuk dia. Tu dia. Kalau miskin tengok kita ni lah. Kalau miskin, tu dia. Kalau sana terjadi tu nazilatun wajah rabbil kunun nadwa imam muslim. Wajah rabbil al-kunutu nadban imam. Wajah rabbil al-kunut nadban imam wala fi siriyah. Wa ammana jahran ma'mumun. Kata dia, wa min ad-du'a as-salatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa ya'mil ma'al wajah. Wa amma thana'u fa innaka taqulu fa yaquluhu sirran. Fa yaquluhu sirran, kata di sini. Fa yaquluhu sirran. Nanti. Mana? Wa aminul ma'mum ada doa, dan makmum tu sunat dia baca doa tu. Kama kanat sahabat yu'minuna qabla Nabi sallallahu, bagaimana sahabat Nabi dibaca kunut, sahabat Nabi pun baca kunut, baca doa. Bila Nabi baca doa, sahabat Nabi baca doa belakang Nabi, jadi sahabat Nabi yu'aminu, dia amin kata dia. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sanad hasan sahih. Wa yujaru bi kama fi tamyiz qira'ah. Doa ta'alluq misalnya. Doa nanti sekejap. Lepas habis ni nanti dulu kita tengok semula. Nanti takut dodang. Nanti sekejap. Nanti dulu. Tu dia. Nanti sekejap ya. Nak tengok, nak dapat tahqiq sekejap. Nanti sekejap. Nak habis ni sikit. Tak bertakid. Wa amma sana'u, ada pun pujian. As-sana' mana pujian kepada Tuhan, tu. Iaitu apalah as-sana' tu, puji kepada Tuhan itu, iaitu yang dimulai dengan fa innaka taqdi. Perkataan taqdi sampai akhir, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kata dia hingga akhir. Tentang makmum pula yang tidak bisa mendengarnya imamnya atau mendengar, tetapi ia faham, supaya membaca kunut dengan suara perlahan juga. Kalau makmum dia tak dengar, dia tak faham pula makna dia, maka bolehlah makmum tadi baca qur'an. Ini nak tanya je. Bila sampai ke perakat fa innaka taqdi wa la yuqda alaihi wa inna rasul. Fa innaka taqdi itu qora. Baca kuat. Tak ada. Ha? Siapa baca qora tu? Makmum ke tak imam? Ha?
Tak iman kuat. Kuat belaka. Dah jalan kata baca kuat. Dah nak buat mana tu? Tengok barat dia molek tu. Ada pun pujian iaitu mul'i fa innaka taqdi tu kalau doa lagi. Ada pun pujian makna baca fa innaka taqdi tu. Iaitu mul'i daripada fa innaka taqdi tu sampai akhir tu. Kalau doa lagi akhir belakang tu makmum supaya membaca sendiri dengan suara pelan. Kalau makmum tak boleh dengar jauh atau dia tak dengar suara tu, dia tak faham suara bolong suara dia tu, nak kerti makna pun tak boleh, maka dia boleh baca qira'ah juga, jangan baca kuat-kuat. Sekarang nak tahqiq fa innaka taqdi wa la yuqda wa la tabaraka wa ta'ala itu baca qira'ah ke baca kuat tu imam? Tak imam baca kuat. Tak imam baca kuat. Saya dah tahu. Tak terperasan. Ya betul lah tu, tak terperasan. Doktor imam tu berlaku begitu, tak terperasan. Nanti tak apa. Nak pergi dulu. Nanti dulu, tak apa. Kaki tu buat tahqiq. Itu dia. Wa kuriha li imam man taksisu nafsi bi doa. Makruh bagi imam mengkhususkan doa untuk diri sendiri. Atau imam jangan dia kata fa innaka taqdi apa ni, Allahumma hadini fi man hadai. Dia jadi imam, dia baca Allahumma hadini fi man hadai. Ya Allah, beri tunjukkan kepada saya ni apa yang kau tunjukkan kepada saya, berilah saya petunjuk ni. Dia seorang jadi imam untuk diri dia. Itu panggil mati diri. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man wa tawallana fi man tawallait. Betul tak? Ni wa tawallani fi man tawall wa barik li wa barik lana, betul tak? Berikan berkat pada saya. Saya ni orang lain tak boleh berkat. Tak tahu, tak boleh gitu sebab kita jadi imam. Tak tahu. Jadi kena jagalah apa ni isim apa ni domain. Ni belakang tu saya, na tu mana kita ramai-ramai. Tu dia. Yang jadi gitu ya. Itu ada sini. Maka imam supaya mengucapnya Allahumma hdina fi man hadai wa ma utifa alai bil lafzil jami'. Dah belakang tu kita ubah lafaz jamak. Jamak ni na. Allahumma hdina wa afina wa tawallana wa barik lana fi wa qina syarra ma wa qina syarri ma wa qina syarra ma qadi innaka taqdi wa qaddu ali. Baca kuat manina tu. Wa qadiyatu anna sa'al adi'ati kazalika, dan pada dasarnya untuk setiap doa imam tidak boleh mengkhususkan untuk diri sendiri. Ini ingatlah. Kenalah bercakap kalau kita berdoa untuk personal sama-sama diri, okey Allah mahdi. Jangan kita personal tu kita seorang diri semua Allah mahdi afina wa afina. Berapa orang kita? Seorang diri Allah mahdi ni baca. Baca mufrad. Kalau kita ramai Allah mahdina, bertunjukkan kami ramai-ramai ni. Wa yuta'ayyanu hamluhu ala ma lam yarid sallam, kata dia. Yang pasti larangan di atas diarahkan kepada yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Yang pasti kata dia, larangan di atas diarahkan kepada yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Dan hal imam berdoa dengan kata-kata mufrad, yang justru hal itu banyak didapati ramai orang begitu. Ni
Memang datang daripada hari Nabi, bahawa Nabi marah kita bila baca doa tu, kita atas nama saya. Itu tahu dia gitu. Tidak ada hadis mengatakan kita berdoa tu ramai-ramai atas nama kita seorang. Kena ramai atas orang ramai. Itu cara dia. Larangan dia. Larangan di atas diarahkan pada kita tidak pernah lakukan Nabi. Dan hal imam berdoa dengan kata-kata yang mufrad, lapan saya tu. Yang justru hal ini banyak didapati berlaku begitu. Itu dia. Qala ba'dul huffazi, ni pelik sikit ni. Berkatalah ulama huffaz, ulama huffaz ni ulama yang hafal hadis-hadis. Salam. Sama. Ulama yang hafal hadis banyak juga dia. Inna adiyatahu kullaha bil lafz al-ifradi wa min thamma jara ba'dhum al-ikhtisas al-jami' bil kunuti. Di antara ulama hufaz, ulama hadis yang hafal hadis banyak-banyak berkata sesungguhnya semua doa Nabi itu menggunakan lafaz mufrad. Mana tu? Nabi berdoa kata dia dengan lafaz mufrad, kata ulama hadis. Dan dipakai di sinilah kata dia. Sebahagian ulama mengkhususkan penggantian dengan kata jamak kepada jamak pada doa kunut. Oleh sebab benda ini, ada ulama hadis mengatakan bahawa kata dia, tengok ibarat kita tu, tengok ibarat. Di antara ulama hufaz, antara ulama hadis berkata sesungguhnya semua doa Nabi itu menggunakan lafaz mufrad. Lafaz saya kan. Tadi. Dan dipangkal di sinilah kata dia, pangkal di sini kan itulah kata dia. Kan itulah kata dia. Sebagian ulama mengkhususkan penggantian dengan kata jamak hanya pada doa kunut. Jadi oleh sebab dalam hadis ni Nabi berdoa atas nama dia. Kata kalau segi hadis begitulah mana. Kita baca kita ada Allah mahdini fi man hadi wa fi man afaidah. Hadis tu ada Allah mahdini ada. Kata ulama hadis begitu lah. Tapi bukan semua sekali begitu. Oleh sebab itu ulama hadis ni kata begitu, kata dia ada ulama mengatakan boleh dibaca dengan jamak juga Allah Madinah tu. Tak tu. Tapi ulama fiqh kata ambil belaka lah. Kalau seorang baca Allah Madinah, kalau ramai Allah Madinah. Gitu dia. Tadi ikut Nabi tak tu. Dia ikut Nabi tu makmum pun amin. Mana? Macam baca Allah Madinah jugalah. Tak tu. Kita faham tu. Macam kita kata Allah mahdini fi man hadait imam, kita katalah amin. Tak tu? Amin kita lah tu doa tu. Allah mahdini dia buat kita tu. Gitu ulama ada kata. Tapi Allah mahdina tu itu dia ulama nahwu kata Allah mahdina. Ulama ini khilaf dan si teknikal je ni, benda boleh belaka. Kalau dia baca, kita imam baca Allah mahdini fi man hadait, kita amin. Ni amin hak kita minta, hak dia minta kita minta juga dah. Tu cari. Tapi kata Nabi kalau nak berdoa hak lain-lain tu kata dia kena gunakan kami. Hak kunut tak apa kata dia. Ulama ada kata. Hak kunut tak apa. Dia kata. Ya? Itu kena baca qahar. Baca qahar. Sekurangnya baca hati. Pasal kita nak serat gambaran hidayah Tuhan tu dalam hati kita.
Sebab itu dalam segi pengalaman kita beribadat ni, kalau kita sebut Allah tu, terbentuk dalam sudut dalam hati kita ni kalimah Allah tu, Ar-Rahman Ar-Rahim tu, dalam bentuk rupa, dalam bentuk Allah tu, lafaz dia tu, kata nanti Allah Allah Allah, ada lafaz Allah Allah nanti kita tu sunyi, senyap sunyi nanti kita. Di situ ada proses penserapan Allah, roh, no, hidayah Tuhan di sini. Kena baca kau. Jadi biasa ni kita orang ni silap jalan. Silap jalan. Tak cari, tak temu jalan. Jalan nak dekat pada Allah tu banyak jalan. Ada dengan lafaz saja. Allah 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 tu. Kalau lafaz saja tuan-tuan nak baik hak nak kata ni. Ingat baik. Mula-mula sekali huruf tidak ada makna bagi huruf. Ingat baik. Mula-mula sekali tak ada makna. Allah tak ada makna. Bila jadi kalimah hu, Allah ada makna lalu. Tu tak faham tu. Kita sebut makna apa? Tak ada makna. La, Allah, tak ada makna. Hu, Allah jadi kalimah. Daripada huruf jadi kalimah. Ada makna dia. Nabi kalau kita sebut Allah bunyi huruf, ada kalimah, makna tu tak datang sini, tak berhari, tak bagi sejuk hati. Itu bukan juga. Itu bukan juga. Nak tahu makna dia, ketenangan hati kita dengar dia. Itulah makna dia, kalimah yang ada makna dan ada zuk hati kita. Ingat pada Allah, masa juga hati kita dia. Allahu, baru dia makna. Kalau saja tak jadi. Allahu tak. Allah jadi kalimah. Amai surat kita. Itu daripada huruf jadi kalimah. Dia jadi kalimah, ada makna. Bila faham makna, ingat hati kita, tertakat dengan dia. Tenang hati kita. Daripada huruf kalimah, lepas tu ada makna, ada zul. Allahu. Ya? Hu saja gini, kalau hu saja orang tu sampai ke peringkat yang paling asyik dengan Tuhan, bunyi huruf pun tak ada di mulut dia, pengalaman hati dia dengan dia. Macam kita ingat ke siapa yang kita kasih sekali. Dah, pengalaman kita kasih sekali anak busu lah. Ya tak? Bukan gitu. Nak cucu lah. Anak tanya orang, siapa yang awak kasih sekali? Anak busu. Lepas tu anak busu dah besar tu, cucu. Kasih sungguh tu, percayalah cucu. Cucu kita kata nama apa? Nama katalah cucu kita nama apa pun sajalah. Nama Abdul Hamid katakanlah. Nama dia Abdul Hamid. Kita tidak tahu Al-Hamid itu nama cucu kita. Al-Hamid tak kenal nama Nafuk Hamid tu, tapi tak kenal nama. Pasal mana? Sebab tu kenal Allah tu kena nama dulu. Nama tu Allah. Allah tak ada makna. Tuhan yang mentalbi alam, mentalbi kita. Jadi ingat pada Allah tu, pada nama, bawa kepada hati kita, ingat pada dia, bawa kepada hati kita, merasa seni hati kita. Hati kita mari satisfied. Puas hati kita. Bawa dia makna. Nama. Kenal nama dulu, macam kita lagi rumah orang. Kita tak kenal orang tu. Orang kata rumah tu rumah ustaz. Ustaz. Nama dia Abdul Aziz ustaz tu. Jadi kita nak pergi rumah dia, tak boleh masuk pagar tu. Tolong pintu pagar kunci, terbuka. Nak cari ustaz ni, ibu ustaz nak kedai mana dah ustaz ni. Ustaz orang kata nama Abdul Aziz. Kenal Abdul Aziz dulu.
Jalan di tempat gua terbuka ni, orang tengok ada kereta. Alamat ada dia Abdul Aziz tadi. Orang tengok ada kasut. Kasut ni memang kasut orang tua dah ni, budak-budak dah. Kasut dia sepasang lelaki. Beri salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu mana suara dia. Buka pintu. Siapa ni Saya ni. Saya dia kata. Dari mana? Dia cabang 3. Nama apa? Saya nak jumpa tuang. Baru kenal. Saya nama Abdul Aziz. Dengan nama tu dulu. Kalau dia dari awal lagi tak kenal nama, tak temu cari rumah dia dan di mana dia. Tak kenal nama dulu. Kenal Allah dulu. Makhluk dia. Kenal Allah dulu. Hamba dia. Bila sebut Allah, Allah datang lalu senang hati masa dengan dia. Jinak hati dengan dia. Lembut hati dengan dia. Tenang hati dengan dia. Cerah dengan dia. Allah. Itu benda nak khabar. Jadi kalau hu saja, dia saja, tak tahu puca-puca. Kepada orang yang banyak pengalaman dia boleh separated, dia boleh pecah nama Allah. Mula-mula sekali Allah. Allah. Satu kalimah. Dia pecah balik kau kecil. Kau selagi ada kalimah berbilang-bilang tak jadi kata dia. Mesti satu je. Buang lih. Tinggal lang he. Lillah. Kerana Allah. Kepunyaan Allah. Tak jadi juga. Lagi ada kalimah-kalimah berdua-dua tadi. Allahu, Allah buang tu. Buang lagi. Alif buang, lang buang. Lang 3 buang. Tinggal hu. Hu tu siapa dia tu? Dialah. Dia mana tu? Zat mutlak. Duduk sini. Hilang lain ada dengan dia. Satu dengan satu. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Dia satu. Itu orang yang ada pengalaman yang sahih dengan Tuhan. Orang yang cukup mendekati Allah. Sebab itu Tuhan khabar dalam Quran, wasjud, sujud, waqtarib, dekatmu dengan Allah. Wasjud, sujudlah kamu, waqtarib, mu dapat dekat dengan Allah. Hati kita rasa dekat dengan dia, ingat dengan dia. Dengan dia dia. Kul huwa hu tu. Kul huwa hu tu. Allahu hu tu Allah. Satu. Itu cara dia. Cara dia. Habis. Jadi zikir hu ni tak boleh kita pakai sebagai permulaan. Kita gunakan dulu zikir nafi isbat la ilaha illallah. Bila sampai pengalaman kita jadi mantap, jadi pengalaman kita kemas dalam hati, sudah jadi tanah dan jiwa kita, jadi sepati dengan kita, baru kita pindah pada zikir Allah, 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 Allah. Ataupun zikir munajat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mari kesenatan, kesenaan hati kita. Jadi seronok hati kita. Lepas tu kita galik diri kita, tak ingat pada hu pun lupa, ya Allah pun lupa, apa ni la ilallah pun kita lupa. Sebab apa? Kita duduk asyik dengan dia. Kita panggil terpesona dengan dia, macam kita duduk dalam laut. Kita dalam laut saja, tak nampak lagi pun. Dalam laut kita dalam laut dengan kita. Itu ibarat kita sudah sampai dengan Tuhan. Kemudian dia kata lagi sini, wasabi'uha, yang ketujuhnya kata dia, sujudu marrataini, sujud tu kena buat 2 kali tiap-tiap rakaat. Sujud tu dulu, sujud yang pertama, lepas tu kita duduk sekejap, sujud yang kedua pula tiap-tiap rakaat. Jadi dalam sujud tu ada rakaat. Nak satu sujud keriang sekali, rokok sekali, i'tidal sekali, sujud 2 kali. Ngapa jadi begitu? Arahan 2 kali sujud. Itu dia. Jadi sujud tadi ala ghairi mahmul. Kita jangan sujud di atas
Kita kena sujud atas benda yang kita tak tanggung. Tapi kalau kita sujud, kita pakai serban. Cuba serban. Kita pakai serban. Lanjut juga. Serban jatuh masa sujud. Jatuh atas putih serban. Kita bangun, serban naik tak. Tak adil. Kita sujud di atas benda yang tak bergerak dengan gerak kita. Kalau pakai serban mana, melayak serban jatuh ni, kita sujud atas serban. Boleh. Itu dia kata sujud pada tempat yang kita tanggung pada tempat tu, yang tidak kita bawa tubuh kita. Kalau tubuh bergerak, kalau begini, ini anjing, seekor anjing. Kita anjing seekor tu, anjing mu'allam hok jaga kubur kita. Kita ikat leher dia. Panjang sampai sini. Kita buka kaki kita, ikat dia. Dah tu. Kalau kita bangun, gerak dah tu tali dekat tu. Dak gerak dah, pasal panjang dah. Kalau kita sujud, gerak dah tali sujud kita. Tak gerak kan? Itu tak ada masalah. Yang tak boleh kalau kita bangun tali kat dia tu gerak juga ujung tu. Tu. Mana hak panjang tadi tak kena mengena kita sebab suku-suku. Pasal kita bangun, tali situlah. Kalau duduk tali situlah. Kalau dekat sangat memang tak boleh. Macam kita tanggung juga. Macam tali anjing di situ. Kita bangun, kita kakak tadi kaki kita tu. Tu tak boleh lah. Tu dia. Maknanya ginilah. Orang rambut panjang, senang sikit Orang rambut panjang. Dia sujud. Atas rambut dia. Ditanggung rambut ni tanggung. Tak apa, panjang rambut. Macam orang puang panjang. Jadi rambut panjang ni sampai ke muka dia, tapuk atau rambut belakang ni jatuh depan. Habis depan dahi ni tertutup dengan rambut tadi. Tidak sah. Tak sah. Kerana wajib sujud di atas dahi ini dengan dahi ini sebahagian daripada dahi. Sampai sini kita buka sikit. Kalau sentuh saja, tertekan saja sebahagian daripada ni, sebahagian bukan semua. Satu bahagian ni sentuh sini tak apalah. Jadi orang wajang ni jagalah sikit. Itu dia. Kalau semua dahi ni tertutup dengan rambut panjang tadi, sampai tak ada bahagian pun dahi ni tersentuh, terlekat pada tempat sujud, hukum ni tak sah. Bila tak sah juga sujud, tak sah lah semayang. Semayang semula lah. Itu cara dia. Ada pun tangan tak apa, sujud dahi saja kena terbuka. Dan terbuka itu bukan semua, sebahagian saja. Sebelah ni tak apa terbuka, sebelah ni. Atas sini terbuka sikit. Sini sentuh sikit tempat sujud ni. Kalau ditutup, tak apa dah. Kecuali orang yang sakit, yang ditutup dahi ni semua sekali. Seperti orang pelastar di hospital sampai tak nampak dahi ni. Maka kerana terpaksa untuk menyenangkan dia benar kalau sujud atas pelastar tadi, hukumnya selesai masalah. Tak payah qada semayang terus lah. Semayang terus tak apa. Itu cara dia. Ya. Kalau 3 orang tu tak apa lagi, pasal daging orang lain cicah juga. 3 orang tu sikit sangat. Sikit tak apa lah. Asalkan apa ni, dia nak bahagian daging sama ada sini tak kira, bahagian daging setuh juga tertekan juga, biar bekas juga daging kita ni macam lekat di tempat sujud tu. Ibaratnya kalau berkapas, kapas lekuk situ ni. Tak apalah. Tu kena jaga sikit. Nak orang pakai serban apa ni besar tu serban besar kan, di sujud kena atas tepi serban. Tak boleh lagi tu. Sujud ni tempat apa? Tempat kita nak hormat pada Allah. Sujud ni tempat kita nak menunjukkan kita ni hormat pada Tuhan tu sampai begitu rupa. Dari sujud atas tanah sama kaki kita. Tanah yang kita picak tu, situ kita sujud. Tangan pun sujud juga. Lutut sujud juga.
Ujung kaki sujud juga lepak tu. Itu menunjukkan satu tempat yang paling serius dalam sujud tadi. Nak suruh kita jadikan macam tabiat tanah. Apa tabiat tanah? Siapa tahu apa di tabiat tanah? Tabiat tanah ni warok. Tahu warok? Kita tendang dia, biar tak apa kata dia. Kita kecilkan tadi, biar tak apalah. Kita biar orang tak apalah. Tanah ni. Ibaratnya kita ni macam tanah. Waroknya maknanya kita ni macam tanah lah. Orang pijak ke orang nak apa, tak, dia tak menangis. Dia tak apa, dia diam je. Jadi kita sujudlah tempat macam ni, macam tanah. Sebab tu Tuhan jadikan kita empat unsur. Unsur tanah, unsur panas, unsur sejuk, unsur api. Unsur api tu makna nafsu. Nafsu ni dia gelombang. Dia gelombang, tak tetap. Ada susah, ada payah, dia tepik belaka tu. Nafsu dia tak tenang. Unsur tanah dia tenang. Tanah, air, api, angin. Itu dia. Angin tu udara, mana kita ada udara mati kita. Habis. Kemudian dia kata lagi, ya. 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 Nanti dulu saya. Nanti saya baca balik. Nanti sekejap. Kita ada nota ni. Nota dia. Habis. Mana ni? Jadi fala juru sujudu alaika ma iza sajada ala mahmul lam yataharrak bi harakati li tarfin min rida'il tawil. Sujud pada kain alas kain dibolehkan sebagaimana halnya sujud pada bawaan. Tetapi sujud atas bawaan mana pakaian tu ikut kita. Kita duduk kalau kita bangun pakai naik tau. Tu bawaan tu. Tapi tidak turut bergerak atas gerak solahnya. Misalnya pucuk selendang yang panjang, tu tak apa. Selendang kita pakai panjang, sebang. Lilik ni. Sampai ujung tu sebang. Berapa stay, 3 stay, 4 stay, sebang panjang. Sujud. Pak sujud tu tak gerak ke belakang. Kita bangun pun sebang situ lah, tu tak apa. Kita jangan sujud tempat kita bergerak. Baik, kalau sujud atas tu, atas beg hospital tu, kita semayang. Kita semayang pula cacang, gegor pula. Nak kata pukul apa tu? Memang gitulah sebab kita ni semayang di hospital. Janganlah gitu semayang boleh duduk. Bahaya tau. Ingat tu. Letak-letak ke bodoh pasal. Ingat baik. Mentang-mentang nak semayang sangat ni atas tu. Pasal apa tak ada orang nak tolong kita, nak turun bawah ni ke surau payah. Pasal gauk-gauk. Gauk dia bermain sakit. Tok situ malang. Sakit. Ni mengenyak. Merah kaki, panas kaki kita. Sakit. Dia janganlah ada sakit gitu. Semayang dalam diri, semayang dalam duduk. Itu dia cari jalan keluar dia. Tu tak apa lah. Orang kita kurang faham. Kurang faham pun pasal tak terdedah kepada hukum fiqh. Hukum fiqh tu mudah. Kalau kita semayang dalam diri tak khusyuk, ada gangguan, sakit keting ni, gauk. Ulama fiqh kata kalau semayang tidak khusyuk sebab benda berlaku atas diri kita, itu boleh kita alter, pindah pada semayang duduk. Kau tak khusyuk, ingat baik itu. Semayang duduk ada gangguan, pening kepala, perih bersing, sejuk tubuh.
Kalau dia berdiri memang disturb, terganggu kita. Tak payah khusyuk. Sembahyang boleh duduk. Itu kemudahan pada kita. Kalau cari nas mana? Dalam kitab fiqh orang cari ya. Dalam kitab tu ada. Dalam kitab apa nama ni? Lupa saya. Ada dalam kitab tu. Kitab fiqh ada. Kalau sembahyang kita tak khusyuk, bila duduk khusyuk. Sebab ada masalah menipu diri kita. Kan sakit kepala ke dia ni anyuk. Bila bangun tu tak khusyuk kita baca bismillah alhamdulillah tak ikhlas lagi. Sembahyang boleh duduk mari khusyuk. Itu utama situ bukan berdiri. Tapi duduk tu. First thing first, pertama tak boleh tak khusyuk. Ambil second thing. Pakai yang kedua nak duduk. Bukan nanti siapa apa ni kaki terpotong ke, kaki sakit sangat ke, boleh berdiri. Tidak, tak khusyuk. Dan mesti berdiri dan khusyuk masa duduk boleh gunakan. Kerana ada gangguan. Bukan sengaja ni, ada gangguan tu dia. Ya? Tak ada. Tu dia. Jadi ni sujud ni 2 kali ya. Wa kharaja bi qauli, tidak masuk dalam keterangan pada sesuatu yang bukan bawaannya. Bila sujud pada sesuatu yang kita bawa, bergerak negak kita, yang turut bergerak atas gerak solah kita, seperti pada pucuk serban, ujung serban panjang tu kan. Sujud di atas serban tadi tak boleh lah. Sebab kita bergerak ni bergerak kerana Tuhan, jangan bergerak kerana lain. Yang gerak tepat tu. Kita nak pada masa sembahyang tu masih berdiri. Masih berdiri. Itu satu perkara, masih berdiri. Ya. Masih berdiri tu masa kita dengan Tuhan. Yang satu ni masih berdiri. Masa rukuk. Masa berdiri. Masa sujud tu jangan ganggu orang lain. Dahil dengan benda itulah. Tak bergerak benda ni. Jangan kata atas ni. Atas sokok habis hindai dia tertutup. Tak boleh tu. Dengan dahi kau. Kau tidak tak nak menghormat pada Tuhan. Nak kapal dahi ni juga ni dengan Tuhan ni. Sebab apa? Dahi kita ni ada fakulti otak. Fakulti maknanya kekuatan otak kita boleh mengingat pada Tuhan di sini. Apa begitu tu? Dalam hati kita ni ada fakulti hati. Fakulti ni maknanya kekuatan hati kita ni boleh dapat cang. Bila sebut Allah tu, mari kasih Tuhan, mari tenang dengan Allah. Hati kita tu fakulti hati, fakulti ni maknanya kebolehan hati kita ni, bila sebut Allah tu memang kita ada kekuatan berasa sejuk dan kasih kepada Allah. Allah. Fakulti otak ni bila kita sebut akan nama makhluk ni, hati kita ni, otak kita terfikir tiap-tiap makhluk ada khaliqnya, ada penjadinya. Macam ni kitab ni, saya tak tahu kitab di mana. Haji Alim pun tak tahu kitab apa ni. Tak tahu. Mari orang lain bus sini. Takkanlah kitab ni mari sendiri dah. Mereka ada orang sini dah. Takkan ni langit di belum ada. Siapa yang menarikkan benda yang tidak ada jadi ada tu? Makhluk yang tidak ada dulu tu, siapa trik dia jadi ada tu? Tentu ada kuasa luar yang menarik ke sini. Itu nama pun tadbir. Ini yang ditadbir. Ini af'al dia. Dia bernama Al-Qadir. Tuhan tu ada 7 sifat yang besar. Hidup, dia beri kita hidup. Ilmu, dia beri kita ilmu dan otak. Iradat, dia ada kehendak. Dia beri kita ada kehendak. Kudrat, dia berkuasa. Dia beri kita boleh berkuasa, bergerak. Sama, dia mendengar. Kita mendengar dia. Mata dia melihat. Dia beri kita mata. Cara melihat tu lain lah. Berkata-kata, dia boleh berkata-kata, bukan bersuara. Dia beri kita bersuara. 7 sifat ni ada pada diri kita. Hak kita ni majazi. Yang dia 7 tu hakiki. Dia 7 sifat hakiki yang sebenarnya kita majazi, dia beri yang sama tara.
Tu buat sayang. Dahi pak otak. Hati pak minyak. Tangan sebab otak atas tu. Masuk lutut dan kaki. 7 sifat dia dibagi pada kita tu. Sifat 7 tu sifat hakiki bagi dia, pada kita majazi dengan pinjang sementara. Bawa lah semayang tu. Masa tawaf kat apa tu? Tu juga tawaf. Tu cara dia. Cuba baca nota. Bagi lain. Mana sikit lah. Nampak pun sikit lah. Dua lah. Cukup tak? Cukup je bagi. Sikit lah. Tak apa untuk bagi lah. Cukup ni? Tak ikut? Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia kita kena sikit buat satu operation lah, operate hati kita ni dari segi ilmu kerohanian dalam masa sujud. Kita ada operasi sini. Sejauh manakah masa sujud itu kita dapat mencerminkan hati kita tersujud itu, memang kita tak lupa mengadakan suasana hati kita tu
terasa indahnya kita sujud kerana Allah. Makna tu kita tak. Sujud tu boleh sebut. Sujud semayang ada 2 kali. Sujud yang pertama, sujud yang kedua. Yang kita tak keadaan sujud tu semacam mana, keadaan dia. Tu anak kata daripada huruf tak reti. Huruf demi huruf berhimpun menjadi kalimah. Daripada kalimah menjadi makna dia. Makna tu ada mengertinya. Bila kita amal Allah, hati tenang kita dengan dia. Macam kita kata duriang, dah tak reti. Wah, du tak ada makna. Ri, yang duriang. Baru reti makna. Oh, duriang. Nama baru tu. Nah. Tengok baru duriang tu. Oh, banyak duri. Oh, banyak duri. Itu nama lagi. Sifat lagi. Pecahkan kulit dia pun nampak isi. Isi tu bau-bau dia. Oh, wangi. Bila kita makan, berasa pengalaman. Berasa seronok bagi orang Melayu kita. Orang putih bad smell kata. Bau tak sedap. Bad smelling. Dia pasal endok. Itu makna dia yang. Itu makna Allah tenang hati kita. Carilah satu keindahan seni hati kita. Seni hati kita demi sujud aku kerana Allah. Demi sujud aku bukan dari lain. Demi sujud aku kerana Allah, bukan demi sujud aku ni kerana ingat lain. Nak demi tu. Itu dia. Jadi ini satu kemahiran ni nak baik ni. Ini semayang ni dia satu profession. Profession mana satu kemahiran, skill ni. Bukan barang-barang ni. Kalau nak barang boleh, tapi kita panggil semayang tu dalam bentuk lahir saja. Dalam bentuk nampak gerak. Rokok juga. Dah tu. Rokok bangun cacar rokok tu barang ni. Kita bangun juga. Sama je macam tu. Maknanya kita nak. Makna semayang, kepuasan hati ingat pada Allah Ta'ala tu. Itu jadi psikologi pada jiwa kita. Menyebabkan kita tenang. Sebab tu Nabi bila susah tu dia semayang. Jadi kemahiran tu. Berikut ini mengenali dan mengalami hikmat sujud dan semayang. Sujud ia dikira diiktibarkan dia itu sebagai rukun semayang, rukun fi'li. Maknanya kalau tak sujud betul dengan 7 anggota batal semayang, kena ulang semula takbir semayang. Yang terpenting dalam semayang sujud lah. Sebab tu 2 kali. Baca Fatihah sekali setiap Qiyam rakaat sekali setiap rakaat tu. Tapi sujud ni 2 kali dalam 1 rakaat tu. Kesalahan iblis tu, dia dah sujud ke Tuhan. Padahal dekat nak mati lela dah. Dia mengaku dia masuk Islam. Masa dia segar tu, ana rabbukumul a'la. Macam mana aku nak sujud kepada Allah tak semayang. Zaman Nabi juga ada seorang tu Abu Jahal. Abu Jahal dia masuk Islam apa sudah. Abu Jahal tu bukan saudara Nabi. Abu Lahab saudara dia. Abu Lahab tu saudara Nabi. Abu Jahal tu tak kena dengan Nabi tu, orang jahat betul tu. Dia kata, aku tengok masa tu Nabi di Mekah lagi. Aku tengok Nabi sujud ni, aku rasa nak jijak atas kepala dia tu. Dia kata, becinya dia pada Nabi tu. Pasal dia jahil. Sujud tu sujud atas apa? Bukan sujud kerana bumi, sujud kerana Allah. Buktikan kita hamba Allah. Nak balik kepada Allah. Kalau dulu kita ada, Tuhan jadi kita ada. Hadir kita sini sujud kerana Allah. Nak balik ke Tuhan juga. Wa anna ila rabbikal muntaha. Wa inna ila rabbikal rujaa. Kepada Allah kita balik. Pada muntaha, pada Allah esoknya kita kelak akan berada. Berbanding dengan hukum fi'li yang lain seperti berdiri, qiyam, maka sujudlah paling priority, paling lebih nilainya. Kita katakan ia yang terpenting kerana terdapat dalam sujud itu keistimewaan. Antaranya ia dilakukan 2 kali sujud. Biar ada makna sujud tu. Biar ada tarikan hati kita dengan Tuhan tu. Sedangkan ulangan 2 kali seperti itu tidak ada pada rakaat dan lainnya.
Hal ini tentu ada hikmahnya. 2 kali sujud tu. Yang kali pertama tu kita berasa seronok dah. Allahumma laka sajadtu, Allahumma laka sajadtu, Allahumma laka sajadtu. Gagah pun tak apa. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Lepas tu duduk sekejap, Rabi pergi. Sujud kali yang kedua lagi hebat. Itu Rabi memang. Kalau mati, selamat kita. Selamat kita kalau mati pun. Biar umur tak tua lagi pun, mati muda katakanlah. Kalau sakit apa, mati muda Tuhan bagi. Terimalah kita. Sebab hati kita sujud pada dia. Nak pergi mana kita ni? Umur dunia 30 tahun, kita umur 100 tahun. Sikit yang umur kita. Umur dunia lagi lama Tuhan buat. Sampai sekarang 3 trilion tahun. 3.6000 pada bulan putih. Lama dah kita ni. Sujud pada Tuhan. Di samping itu, sujud wajib disempurnakan atas 7 anggota. Sujud kita habis body kita. Body kita ni 4 tapang habis sujud. Anggota kita ada 7. Kepala sujud, tangan sujud, lutut sujud, kaki sujud. Habis tubuh kita. Jadi masa kita sujud tu kan, je kita. Masa qiyam tu nampak lagi tangan tak sujud. Masa rakaat kepala tak sujud. Masa tidak, balik ke asal, berdiri balik. Bila sujud, habis anggota kita ni sujud pada Tuhan dengan 7 anggota. Itu menunjukkan bahawa kita pada masa itu sujud sebenar sujud jati dia panggil. Sujud yang mutlak itulah sujud 2 kali masa kita sujud. Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, aku sujud kamu. Aku sujud kamu. Aku sujud kamu. Wabika amantu, aku beriman dengan kamu. Aku beriman dengan kamu. Walaka aslamtu, aku selamat dengan kamu. Aku selamat dengan kamu. Mari emosi kita ego. Taste kita, feeling kita mari. Zuk kita, syukur kita mari sini. Tu baru sedap semayang. Jadi semayang tu jadi hobi lah kita. Kalau begitu sesuatu kita dapat create masa itu. Sama semayang tu. Ini semayang kita tu nampak apa lekeh dah. Lekeh nampak. Tak mari psikologi kita tak grow. Psikologi kita tak improve dah. Tak berkembang. Sekadar horizontal mendatar je. Kita nak vertikal naik kepada Allah. Baru dia makan mendirikan semayang. Aku tidak semayang aja. Tak mendirikan semayang. Nak mendirikan semayang dan mendirikan semayang. Lain kata pada Allah, merah pada Allah. Itu dia. Ketujuh bagi anggota ini memang menjadi arahan pada orang Islam menggerakkannya dalam masa sujud. Diterangkan oleh Rasulullah SAW yang bermaksud bahawa beliau dan umatnya dia perintah sujud dengan 7 anggota, iaitu dahi letak sini. Mari perasaan kita letak dahi. Terasa dalam hati kita letak sini ni, darah kita berjalan dulu. Darah daripada jantung kita depan. Darah berjalan jatuh totok kita. Pelarian dia tu agak segar. Jatuh tangan kita bergerak. Mata kita sujud tu kaki kita bergerak. Duduk sujud macam ni. Jadi jantung kita bawa darah. Jepang sini. Pusing situ, pusing sini, turun sini, turun jauh kaki dan seterusnya. Jadi pada masa itu kalau kita buat acak kali 2 kali sujud tu memang lama-lama sujud. Itu macam exercise. Macam exercise lah. Itu cara dia. Pasal darah kita dipang oleh jantung tu, dia mengalir ke darah tu sampai ke otak. Otak kita bergerak. Sujud kerana Allah. Hati kita merasa kasih pada Allah, redha pada Allah. Sujud tu kerana redha dengan Tuhan tu. Pasal apa sujud? Aku redha dengan Allah. Masa itu aku sujud kerana redha padamu. Kami rela dengan kamu. Aku selamat, aku sejahtera dengan kamu. Selamat aku dengan kamu ni. Dalam sujud. Format sujud tu memang inklusif. Banyak benda berlaku dalam pengalaman kerohanian kita tu. Bersujud tadi. Selain itu, dalam sujud terdapat lebih banyak dan lebih hebat jiwa kita merasai kebesaran Allah Ta'ala. Masa sujud tu
Memang kita berasa hamba Allah. Memang kita rasa rendah diri pada Allah. Macam bumi ni, dia rela pijak apa, kita pun rela jugalah. Sujud tu atas tanah ni, atas buatan Tuhan ni. Ni buatan Tuhan ni. Sujud atas buatan dia, dekat dengan Tuhan tu. Nama dia dalam hati kita ni. Allah. Subhanallahil a'la. Subhanallahil a'la. Subhanallahil a'la. Allahumma laka sajadtu. Hati kita ni ada. Ya Allah, mu maha tinggi. Aku sujudkan dia-Mu. Sujud hati. Dari tu atas ni, atas bumi Tuhan ni. Jadi situ kita dapat dua pengalaman. Satu, hati kita nama ingat pada Tuhan. Yang kedua, itu dia panggil bagian nama Tuhan. Allah. Allah malak saya tu sujud tani atas buatan Tuhan. Tuhan keluarkan kita ada kudak sujud atas buatan dia ni. Lalu kita rasa kita hamba dia. Hamba dia. Sebab itu orang semayang ni dia tak hilang panduan dia. Tak hilang panduan dia. Panduan hidup di sini sebagai sementara, pinjaman, akhirat juga kembali. Itu orang semayang tu. Sebab tu orang semayang tu ada perjanjian kita dengan Tuhan. Dan semayang ada perjanjian dengan Tuhan tu. Mau bacaan Nabi Ibrahim dan semayang tu. Inna salati wa nusuki. Sesungguhnya ya Allah, semayang saya, wa nusuki ibadah saya, wa mahyaya dan hidup saya, dan mati saya lillah kanimu ya Allah. Kanimu ya Allah. Aku semayang, aku ibadat, aku hidup, aku mati kanimu. Memang itu kita lari, tak lari daripada kita apa tak, daripada kena ibadat pada iman ke dia, sujud pada dia. Tak lari kita hidup kerana dia dah mati pada dia. Mana boleh kita kata tak mati selama-lama? Tak boleh. Selagi ada nyawa dengan badan, nyawa benda lain. Ni, kakak lain. Nyawa perkara rohani, perkara jiwa, perkara semangat. Oh ni perkara tanah ni. Ni cerai akhir-akhirnya sebab berlainan unsur. Nyawa tu dalam badan kita. Badan kita ni bila dia mati dia jadi buruk, jadi tanah, jadi baju, makan ulat, makan caci. Tapi nyawa kita tidak. Dia mujarraq. Mujarraq ni mana? Dia jati je. Dia tak mati dia tu, disimpang. Disimpang di alam roh dia panggil. Dia akan pergi balik mengenal dia mana jasad dia. Sebab tu kita balik ke Tuhan tu dengan tiga. Satu, badan kita jadi muda balik, nyawa kita dia bawa, amalan kita hati bawa menghadap Allah. Tiga. Badan, hati, ibadat kita, iman kita dan hati bawa kepada Tuhan. Tiga. Itu dia. Ada orang bertanya, sebab-sebab mengapa sujud tu 2 kali pada setiap rakaat semayang, sedangkan pada rakaat tidak ber-2 kali? Jawab dia, sebab sujud 2 kali semalam tak begitu. Sebabnya ialah kerana tajalli yang terjadi atau berlaku pada hati orang mukmin pada masa itu begitu hebat. Tekanannya berat, jelas dan terang. Jadi orang beriman ni, kali yang pertama ni kan, orang kenal Tuhan ni tu acak kali dah anak terang. Bila kata orang beriman ni, mana iman tu kena jelas betul-betul dalam semayang. Perkara semayang ni dia berkait dengan iman. Berkait dengan iman. Iman tu makna apa? Kalau kita belajar ilmu tauhid, iman tu ialah percaya kepada Allah Ta'ala. Cukup. Boleh mengucap percaya Rasulullah. Itu nama iman, itu nama Islam. Itulah iman dipanggil iman dalam bentuk zahir. Tapi iman dalam ilmu semayang ni ialah iman pencerahan mata hati. Hati cerah, itu nama tajalli. Tajalli namanya cerah hati kita. Tajalla ya tajalla, makna cerah hati kita tu. Tajalli makna cerah. Cerah hati kita tu, ingat Tuhan cerah hati kita, lembut hati kita dalam sembahyang tu. Dalam sujud tu, Allahumma laka sajadtu. Allahu akbar. Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, kau sujudkan nama. Sujudkan nama. Sejuk hati kita. Tapi bukan suara. Suara hati. Bukan suara mulut, lidah. Suara hati. Ada suara hati kita, lembut bunyi. Aku sujudkan nama. Tak bunyi huruf. Mari emosi kita.
Allahumma laka sajadtu, dengan sehari hati. Hadisun nafsi. Masa itu kita terpesona, ingat pada Allah, sujudkan ni, redha dengan dia. Aku redha denganmu, aku rela denganmu, aku selamat denganmu, serah diri padamu, aslam tu amantu bika bimana kamu, masa sujud yang pertama. Orang yang kedua tu ranak. Apa benda ranak? Kemah dengan Tuhan maknanya. Lagi berat tu, lagi hebat mana? Ingat, terlampau ingat, kasih, sangat kasih, redha, sangat redha dengan Tuhan. Itu bagi orang bimbang ni, orang bimbang tu. Orang Islam lain sikit. Orang bimbang dia naik. Tajalli dia panggil, tajalli macam hati. Itu dia. Lalu dia perintahkan supaya diselangkan duduk antara dua sujud. Dari sujud yang pertama, kita baca Subhanallahil a'la, Subhanallahil a'la, Subhanallah, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu. Ada lagi saja wajib belakang dia tu. Pada masa tu kita dapat menajak dengan dia, dapat kita berkomunikasi dengan dia, dapat kita berinteraksi dengan dia dalam sujud tadi. Tu. Dan menjadi rahmat pula kepadanya untuk berpeluang kita mendoakan dalam sujud tadi. Dan makna doa tadi kena belajarlah, lagi tak ada tu. Dan memohon pada Allah akan ampun dosa kita dalam sujud tadi. Allah firli, buat itu. Jadi tu apa? Allah firli makna ya Allah tutupkanlah amalan aku jahat tu. Disuat amalan tu, tutup. Orang taubat suku, istighfar suku ni. Bila kata istighfar mana minta Tuhan tutup hak huduh tu. Kalau kita buat tu dicatat dosa amalan kita tu, hak hitam tu. Hapuskan jadi nojoh balik. Itu istighfar. Apa taubat ni kita sesat. Buat dosa tu kita taubat. Tu lain ni. Istighfar dengan taubat dia tuing, tahu tuing. Dia tuing ni makna siapa ni? Regu dia. Macam orang kembar. Tak cakap tanggal. Taubat dengan istighfar tu bukan hak tulak lain-lain, tapi dia kembar, integrated, dia sepadu. Ada juga sebahagian sebab mengapa sujud dua kali. Menurut sebagian ulama, sebabnya ialah untuk memberi kesedaran kepada kita bahawa pada sujud, untuk beri kesedaran kepada kita, pada hati kita lah mana, bahawa pada sujud pertama itu disempurnakan sebagai tanda kita menjalan kepada Tuhan. Apa kepada Tuhan tu? Nak lawan hak tu. Iblis tu. Ya ada apa ni dalam Quran kata? Tak boleh. Dan tu malaikat, sujudlah kamu kepada Nabi. Kalau ada apa ni? Ada Quran ni ayat. Sujudlah kamu pada malaikat. Iblis tak mengaku. Orang lain nak sujud. Iblis kata mana? Fastakbara. Iblis sombong. Iblis ni orang putus asa dengan Tuhan seorang sekali ni. Orang kafirin dia jadi orang kafir. Iblis tu. Jadi iblis kalau pertama tahu dia sujud kepada Adam. Ya Adam, ya iblis, sujud oleh Adam. Sujud kepada Nabi Adam. Pasal jadu malaikat pun sujud. Iblis yang tak sujud. Jadi pekat pertama iblis ni tak mau sujud dah, walaupun asal dia keturunan malaikat belaka tu, tapi dia apa jadi terpinggir dia. Tu. Jadi kita lah sujud tadi, Tuhan kata sujud. Sujud halu gitu. Sujud yang kedua waqtarib, baru berasa dekat dengan Tuhan. Dia faham tu? Dia tak dekat dulu, sujud ke dia tak jadi. Wasjud, sujud dulu. Sujud. Lepas tu kita Rabbi Fili.
Sujud yang kedua, waqtarib, baru terasa kita dengan dia dekat, dia tengok kita, dia perhati kita, dia rahmat kita, dia sayang kita. Sujud yang kedua. Itu berat sikit itu. Berat sikit pada orang Islam kita berat nak dapatlah. Pada orang Imam telus habis, telus. Itu dia. Sebab tu ada dua sujud situ. Yang kata dua sujud tu dua. Hamba seorang, Tuhan satu. Bukan gitu, tu lain. Tidak seperti iblis yang enggan sujud ketika diperintah Tuhan. Manakala sujud yang kedua pula menandakan atau hendak menunjukkan bersyukur pada Allah. Kerana Allah telah memberikan gerak dan kuasa hingga berjaya orang mukmin tadi sujud tersebut. Setelah ia menyadari hakikat tersebut itu, maka hendaklah kita wajar kita orang beriman sujud biar dengan makna. Dia ada nama maksud sujud tu. Makna maksud sujud tu, sujud apa? Pertama, sujud yang kedua sujud mengapa? Sujud pertama itu baca doa ni, Allahumma sajatu bagi amatu, dah terasa sujud kerana Allah. Sujud yang kedua tu bahasa kita muraqabah, musyahadah, waqtarib, dekat dengan Allah, mendekati Allah dalam sujud yang kedua. Itu dia proses dia tu. Proses dia bergerak, selangkah waqtarib, baru dapat kita mendekati Tuhan. Apa makna mendekati Tuhan? Innallaha ma'ana, Tuhan bersama kita. Apa Tuhan bersama kita? Dia perhati kita. Allahu syahidi, dia menyaksi kita. Allahu yarani, Allah melihat kita. Ingat baik, Allah melihat kita, Allah perhati kita. Allahu alimi, tahu kita sujud kerana dia. Baru dapat mencapai waqtarib, mendekati Allah Ta'ala. Habis. Muka surat 3. Tengok muka surat 3. Surat 3. Pergerakan hukum fi'li dalam solat. Pergerakan hukum fi'li dalam solat secara praktik dan pergerakan hati secara spiritual sepadu. Tengok sini. Dia kata ditinjau dari aspek rukun sujud dan semayang. Berkatalah serakahnya Ibnu Arabi berkata dalam kitab dia juz yang pertama. Kitab dia nama Futuhat Makkiyah. Saya tak ubah situ. Futuhat Makkiyah. Banyak dalam kitab ni dia menyentuh peranan doa dalam baca sujud tu. Doa dalam baca sujud tu banyak sikit tu. Yang mengukuhkan iman dan Islam. Mengukuhkan iman dan Islam. Peramal solat tu jadi iman dikukuh dalam sembahyang kita bila kita baca doa tu, iaitu berteraskan ijma' ulama, ikut Nabi. Doa situ dan sujud tu doa untuk pencerahan hati, biar hati tercerah jernih dengan Allah Ta'ala. Sujud tu kena lamalah sikit, tenanglah sikit ketika itu. Masa sujud tu biar tenang, ingat pada Allah, tenang, baru dapat kembang sujud. Kalau sujud begitu sujud yang kedua kita pula mana ada ketenangan hati kita, tubuh juga jiwa tak tenang, dia nak tenang. Allah bizikrillah tatma'innul qulub, bila sebut Allah tenang hati. Masa sujud tu belajar buah ni, buah hati ni nak tanam buah hati, tanam pokok iman dalam sujud tu. Ni secara insya-Allah hati kita jadi tenang dengan dia. Tenangkan sujud tu, jangan gaduh-gaduh yang macam ayam bapak duduk apa, duduk makan biji padi tu. Jangan jadi gitu sujud. Tidak, sujud balik. Allah, mari dah Allah tu. Sujud Allah masa jatuh. Itu cara dia. Biar dia sikit smooth. Aku tengok smooth mana? Sejuk hati, lembut hati. Itu dia. Berdoa untuk pencerahan hati. Pencerahan hati biar hati cerah. Bukan cerah macam pelita ni, terbuka, maknanya hati tenang, maknanya cerah, lega. Tu. Dan anggota badan, diri zahir dan batin yang hakiki tu tenang je kita tu dah sujud tadi. Jadi ni kena makan masa sikit mana.
makan masa. Pasal apa makan masa? Nak ke apa? Nak syurga? Jangan lagi waktu tu berdiam tu. Nak apa? Takut neraka? Jangan lagi. Dah nak apa? Nak apa? Nak rahmat Allah tinggi sekali tu. Rasulullah, saya semayang ni macam baginda semayang juga. Jadi kalau seorang tu semayang tu dengan semayang tu dia boleh syurga macam mana Rasulullah? Bukan begitu. Dan aku pun bukan begitu. Nabi pun sebut, la yudkhil ahadukumul jannata amaluhu illa ay yatagammadallahu bi rahmatihi. Seseorang tu dia tak akan masuk syurga oleh sebab amalan. Amalan dia tu heret dia masuk syurga. Bukan begitu. Amalan tu kena buat atas perintah, by order oleh Tuhan. Tapi wa innama ayyatagammadallahu bi rahmatihi, sesungguhnya orang masuk syurga tadi dengan sebab lempahan rahmat Allah pada dia semayang. Kerana rahmat lah kita minta. Bila ada rahmat tu adalah nombor 2 ni, syurga, kita pinggir dia api neraka dah tu. Baru ada. Ada kita nak. Tu dia. Tu dia. Dalam surah Al-Alaq, kita sambung semula dulu ya. Wallahu a'lam. Sambung semula dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna nas'aluka husnal wa imanan wa amran husna ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, ya Rahman ya Allah, ya Rahim ya Allah, ya Salam aslimna ya Allah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa taqina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.